Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, salah seorang netizen menyatakan Tun Mahathir patut dipecat oleh Perikatan Nasional, kata mereka. Kalau benar Perikatan Nasional benar-benar menjaga, mahu mewujudkan perpaduan kepada negara ini, Malaysia, beliau mengatakan mereka patut memecat Mahathir Mohamad sebagai penasihat kepada kerajaan, 4 kerajaan Perikatan Nasional di Malaysia. Mereka menyatakan kita nak dengar apa komen daripada pemimpin Perikatan Nasional, daripada Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin, dan yang paling penting sekali ialah daripada PAS sendiri, kata mereka. Dan ini termasuklah salah seorang pemimpin daripada Kerajaan Perpaduan menyatakan beliau mahu mendengar apa komen daripada Perikatan Nasional tentang isu dan juga kenyataan kontroversi daripada Tun Mahathir Mohamad kemarin apabila beliau menyentuh tentang kaum pendatang di Malaysia, terutamanya orang atau kaum India. Saudara-saudara sekalian, ada yang menyebut Tun Mahathir Mohamad patut memohon maaf dan jangan meneruskan lagi usaha tersebut. Namun yang menarik perhatian kita, ada yang cuba mengatakan perbuatan Tun Mahathir Mohamad itu sebenarnya mahu dilihat supaya masih relevan dalam dunia politik Malaysia. Beliau sudah kelihatan ditolak sepenuhnya oleh para pengundi, oleh para penyokong beliau. Jadi itu sebabnya beliau sentiasa mencari isu-isu panas yang kontroversi supaya masih kelihatan wujud dan relevan, masih diperlukan, masih ada suara dalam politik Malaysia. Sebab kalau dia bercakap hal-hal yang biasa-biasa, tiada orang yang nak dengar lagi, kata mereka. Hari ini seorang menteri daripada Borneo menyatakan Dr. Mahathir sepatutnya jadi ejen perpaduan. Ini semua pasti disetujui oleh semua rakyat Malaysia. Sebagai warga negara dan sebagai seorang negarawan ulung Malaysia satu ketika dahulu, Mahathir Mohamad sepatutnya menjadi ejen perpaduan. Lebih-lebih lagi pada saat usia senjanya. Ada mengatakan Tun Mahathir sudah berusia menghampiri 100 tahun. Ada yang sehingga berani kata mereka dah nak sampai hujungnya usianya, kata mereka lagi. Jadi sepatutnya beliau meletakkan tanda aras kukuh kepada Malaysia ini untuk perpaduan, bukan mencari masalah perpaduan di Malaysia. Dan pastinya beliau akan meninggalkan Malaysia ini lebih awal daripada kebanyakan orang di Malaysia. Jadi yang akan meneruskan legasi yang mungkin hancur oleh kerana dakwaan-dakwaan dan oleh kerana pernyataan-pernyataan panas daripada Mahathir ini, maka orang generasi muda lah yang akan menanggung akibatnya. Hari ini Aaron Agang menyatakan Mahathir sepatutnya jadi ejen perpaduan. Apa pendapat kamu semua? Setujukah kamu dengan Aaron? Pemimpin politik seharusnya menjadi teladan dan memupuk nilai perpaduan, muhibah dan semangat kebersamaan, kata Menteri Perpaduan Datuk Aaron Ago Agdagang. Dalam satu kenyataan semalam, beliau berkata semua lapisan masyarakat termasuk pemimpin politik perlu mengelakkan daripada mengeluarkan sebarang kenyataan yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum sehingga menimbulkan kebencian. Beliau berkata demikian merujuk kenyataan Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa masyarakat India di Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana masih terikat dengan negara asal mereka. Kata Aaron, sebagai seorang negarawan yang telah bersama membina negara ini, ia sepatutnya menjadi ejen perpaduan dalam negara dalam menyebarkan mesej-mesej kebersamaan. Kata Aaron lagi, saya amat kecewa dan mengutuk keras dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Dr. Mahathir. Sebuah portal semalam melaporkan Dr. Mahathir mengeluarkan kenyataan itu menerusi sesi temu bual eksklusif dengan secara dalam talian dengan saluran TV Starlet India Tanti TV. Aaron berkata negara ini telah dibina atas dasar kebersamaan melalui kontrak sosial yang telah membuat kemerdekaan. Katanya lagi, dalam menyatu padukan rakyat negara ini terdiri pada berbagai kaum, agama, etnik dan budaya, pemimpin terdahulu telah mendukung wadah
integrasi nasional berbanding asimilasi. Kini kita sudah pun lebih 60 tahun merdeka. Rakyat masih mengekalkan nilai perpaduan dalam kepelbagaian dalam resam hidup, katanya. Beliau turut menasihati semua lapisan masyarakat agar mempelajari, memahami dan mengambil teladan daripada peristiwa sejarah yang dilalui Malaysia sebagai perpaduan, supaya perpaduan serta keharmonian antara kaum yang dikecapi ketika ini dapat terus dinikmati. Ingatlah, kata beliau, kepelbagaian itu adalah kelebihan dan kekuatan, katanya lagi. Dua komen daripada netizen di ruangan komen Malaysia Kini menulis, Anwar sebagai pemimpin, kita patut menyokongnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada satu lagi komen, kata beliau, Mahathir sepatutnya melihat Malaysia ini dari jangka masa yang panjang, bukan hanya pada usia beliau, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin Mahathir Mohamad, pemimpin veteran politik Malaysia, pencipta rekod Perdana Menteri 2 kali di Malaysia daripada parti yang berbeza, dan juga orang pertama Perdana Menteri yang meletakkan jawatan di Malaysia, telah menimbulkan kontroversi yang tak boleh kita terima. Sesiapapun rakyat di Malaysia ini terkejut dengan pendedahan daripada Mahathir Mohamad itu apabila beliau mengatakan masyarakat India belum cukup setia terhadap Malaysia. Itu telah menimbulkan pelbagai spekulasi, pelbagai kecaman, dan pastinya ada orang yang betul-betul tidak berpuas hati dengan tindakan dan kenyataan Tun Mahathir, khususnya kepada para pemimpin yang berbangsa India. Mereka kata salah seorang daripadanya, yaitu pemimpin daripada PKR, menyatakan Tun Mahathir patut rasa malu kerana menabur bisa terhadap kaum India. Seorang lagi pemimpin daripada DAP menyatakan bahawa Tun Mahathir Mohamad telah pun menggunakan isu atau spekulasi atau kenyataan itu bagi mengalihkan isu besar yang melibatkan beliau dan rakan baiknya, kata beliau. Oleh kerana beliau sebenarnya risau untuk dipanggil oleh SPRM, kata pemimpin DAP itu, maka Mahathir menciptalah apa yang dikatakan sebagai isu baru yang panas yang boleh mengalihkan perhatian rakyat daripada isu sebenar yang berkaitan siasatan SPRM, kata mereka lagi. Apa pendapat Anda semua? Hari ini Mahathir dinasihatkan supaya bertaubat dan bertaubat daripada jadi orang prejudis, dan Dr. Mahathir didesak supaya memohon maaf. Yunis Gewaran berkata Dr. Mahathir Mohamad menghina perpaduan pelbagai kaum yang dibina dengan nilai kesetiaan tanpa berbelah bahagi. Seorang wakil rakyat PKR mendesak Dr. Mahathir Mohamad memohon maaf segera kepada masyarakat India dan China. Susulan dakwaannya, kaum itu tidak setia kepada Malaysia kerana masih terikat dengan negara asal. Ahli Parlimen Segamat Yunis Gewaran berkata, kenyataan Perdana Menteri itu dalam satu temu bual terbitan Tanti TV baru-baru ini merupakan satu penghinaan terhadap perpaduan pelbagai kaum yang dibina dengan nilai kesetiaan tanpa berbelah bahagi. Kata beliau, saya terkilan, sedih dan marah terhadap setiap kenyataan yang keluar dari mulut seorang negarawan yang sepatutnya menjadi figura waras dalam berbicara soal perpaduan. Lebih-lebih lagi yang melibatkan sensitiviti masyarakat India dan China yang beliau dengan jelas menyebut mereka adalah pendatang dari negara lain. Mewakili masyarakat India pelbagai segmen di negara ini, saya menuntut agar Mahathir memohon maaf secara terbuka dengan kadar segera kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya masyarakat India dan China yang amat terkesan dengan perspektif dan persepsi tidak waras beliau, katanya dalam kenyataan.
Baru-baru ini dalam temu bual dengan saluran berita tersebut, Mahathir berkata, orang India di Malaysia masih ingat mereka ialah rakyat Malaysia lebih daripada pendatang. Ditanya sama ada ini bermakna orang India di Malaysia harus berasimilasi sepenuhnya dan menjadi Melayu, Mahathir bersetuju. Yunis Gawaran menambah ungkapan berunsur diskriminasi itu boleh merencatkan keutuhan perpaduan yang merupakan teras penting dalam memperkukuh ketemadunan. Watak-watak politik perlu berhenti daripada mengeluarkan kenyataan berunsur diskriminasi perkauman dan bertindak sebagai ejen pendamai untuk mengukuhkan perpaduan antara bangsa, agama dan etnik, kata beliau lagi. Saya sangat setuju dengan kenyataan daripada pemimpin ini, yaitu Ahli Parlimen Segamat R. Yunis Gawaran, supaya semua pemimpin politik yang ada di Malaysia ini menjadi ejen kepada perpaduan, bukan ejen kepada kebencian. Berhentilah menggunakan isu kaum untuk semata-mata dilihat relevan dan diterima dalam politik Malaysia. Anda lakukan kerja dengan baik, Anda akan diterima oleh rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.